Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir fa innaka yassiru 'alaika yasir. Rabbi atini bil khair ya fattah ya rabbul 'alamin. Kan syarih bahasa majlis ada Syamsul. Hari datang puasa pasti tuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang hari Senin dan rahmat Allah taala cuti ganti dalam masa yang sama dah sambil mengaji cuti mini mengaji. Yang inilah yang pertama saya sampaikan Dewan JKK ni dengan lama dah. Dan para pendengarnya pun mungkin ada yang sama dengan pasti mana tahu, dan ada yang orang sini lah. Walau macam mana pun pada saya, sesiapa yang datang ke program mengaji ini, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana terpilih mengisi waktu lapang untuk kita menjadi orang yang alim. Walaupun satu perkara yang dipandang kecil dan remeh-temeh, itu kena ambil kira. Sebab dalam Islam, apa-apa amalan pun yang kita buat, sama ada amalan itu yang dibuat secara berbentuk lisan, lidah, ataupun dalam bentuk perbuatan, sama ada kecil atau besar, hendaklah disandarkan kepada ilmu yang kita belajar. Kalaulah kita belajar, kita buat amalan tanpa ilmu, maka Allah Ta'ala tak terima amalan kita. Dia tolak mentah-mentah. Pasal apa? Orang yang ikut orang yang dibuat turut ni bahaya. Bahaya pasal apa? Pasal dia tak tahu ujung pakai hak mana salah, hak mana betul, hak mana elok, hak mana tak elok. Dia tak ikut dia, tu bagi orang yang ikut. Kalau ikut yang elok, tahan lagi. Yang dia tak tahu hak mana yang dalam elok atau tak elok. Okey, baik. Jadi insya-Allah pada pagi yang berbahagia ini, saya akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan sekalian kitab tajuk hadis 40 karangan Imam Nawawi. Kakak ke belakang tu ada tak kah? Ada. Alhamdulillah ada pun. Kalau ada kitab bolehlah. Kalau pada siri yang lepas di kuliah pasti pada baru, saya menceritakan sedikit muqaddimah Imam Muslim An-Nisaburi. Baik, hari ni kita nak sambung lagi muqaddimah dah, tak masuk lagi mengaji ni. Muqaddimahnya, kalau kita jauh ni saya tak tahu pasal apa. Sebenarnya bila kita mengaji hadis ni, kita perlu tahu apakah beberapa istilah yang terlibat dengan pengajian ilmu hadis. Macam di sana tu ada tertarahan apa dia sanad dia kurang dia kan. Macam mana? Cuma hari ni saya nak sambung, nak kenal dulu siapakah Imam An-Nawawi rahimahullah yang kita mengaji kitab dia tapi kita tak kenal orang dia. Kita tak kenal peribadi dia. Hari ni kita baca bagi kenal peribadi dulu. Lepas tu baru kita masuk dalam sikit. Kalau ikut selayaknya hari ni, Ma'anizah ni hadis pertama tu comel sangat dah kita baca. Cantik sangat dah kita baca. Kalau ikut hak tu hadis pertama memang tajuk hadis hijrah. Tapi saya tidak berminat nak baca hadis pertama tu bukan pasal apa. Saya tak mau terikat dengan keadaan semasa. Tapi saya lebih suka kepada, saya akan bawa tuan-tuan dan puan sekalian satu persatu. Bila kita faham mukadimah isi kitab ni, senang kita belajar dalam. Hadis pertama tu bila nak belajar orang tak apa. Kan?
Kalau kita baca hadis tamattu' nanti kan kita nak patah balik masuk mukadimah kita pasal tak syok dah. Sebab kita dah masuk ke tengah dah. Jadi insya-Allah kita pergi kepada muka surat. Cari siapakah Imam Nawawi. Imam Nawawi kalau ada buku saya ni muka surat 41 hak ruminya. Tak ada muka surat apa? Mungkin tak sama kan. Okey, 42 ada Quran dah. 42 kalau Jawi 42 mesti nak tengok. Ni mana tu? Oh, 43 lah. Tak tahu. Tak bukan pergi ke Cina dia. Tak rumi. Kita rumi 43 ya betul. Kita Jawi 42. Sabar tak apa. Jadi sebelum saya nak baca kitab Rumi ni, saya cuba baca kitab Arab yang original dia dulu. Ni dia. Sahih Muslim, yang kita Sahih Muslim ni. Ada tulis Bisyarhin Nawawi. Bisyarhin Nawawi maknanya kitab Sahih Muslim ni Imam Nawawi yang mensyarahkan dia. Apa huraian kalimat ni Imam Nawawi syarahkan dia? Saya dapat sedikit daripada maklumat mengenai Imam Nawawi. Hampir-hampir saya tak percaya pengarang dia tulis. Hampir saya tak percaya. Pasal apa? Nampak cara hidup Imam Nawawi ni nampak macam ringkas, simple sangat. Seolah macam tu. Okey? Baik, tak apa. Baik, kita baca lah pelan-pelan. Okey. Sejarah ringkas peribadi Imam Nawawi yang lahir pada tahun 631 Hijrah hingga 676 Hijrah. Ini yang kita kaji kita. Bila baca ni dia tak jadi ceramah ada baca dulu. Baik. Tahun 1233 Hijrah Masihi hingga 1277 Masihi. Kalau kita tolak balik 676 tolak 6 hingga 1 jadi berapa lagi? 45 tahun dah. 45 tahun. Setakat dia dapat maklumat dalam kitab saya mudah-mudahan tidak silap. Al-Imam Syafi'i rahimahullah meninggal ketika berumur 36 tahun. Imam Syafi'i muda yang meninggalnya karena sakit puasa. Pasal apa? Terlampau banyak duduk menerangkan kitab. Dia tu Imam Syafi'i. Kalau tengok pada Imam Nawawi umur 45 orang kata kalau pada adatnya muda tak kan? Masih muda lagi. Baik, tak apalah. Tapi nak cerita bagi dalam 45 tahun ni, apa hasil yang kita boleh ambil daripada pengorbanan Imam Nawawi rahimahullah? Apa jasa dia? Baik. Kat situ tulis namanya, kelahirannya, ilmunya, kehidupannya, kepribadiannya, pengusirannya dan wafatnya. Kita pergi satu-satu tak apa. Ni maklumat kita nak mesti kita nak kenal. Namanya ialah Muhyiddin. Muhyiddin. Dalam lawan disebut Mahyuddin. Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syirfu An-Nawawi. Kita tengok harap semua lah. Muslim. Ya, sama. Jadi Muhyiddin Abu Zakaria Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Syirfu bin ada tambah lagi bin Mira Al-Hizami Al-Hawaribi Al-Syafi'i. Tu hak Arabnya. Tu saya bila bawa hak Arab tu dapat lebih lagi. Yang ni kira ringkas je ni. Baik. Kalau pada nama kita tengok Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. Lepas Yahya baru ada perkataan bin kan? Lepas tengok lepas Yahya baru ada perkataan bin. Dari sudut penamaan, nama-nama yang awal yang tak ada bin, dia lebih kepada nama gelaran. Nama gelaran, faham tak? Kalau tu sikit orang tak? Kalau sebut Imam Bukhari, bukan nama dia Bukhari. Bukan. Imam Muslim ya betul. Tapi kalau dari sudut penamaan ni, dia sebut Muhyiddin, maknanya apa? Orang yang menghidupkan agama.
Abu Zakaria. Abu Zakaria ni, dia sebut Abu Zakaria, bapa Zakaria. Dia tak hafal nama dia lagi. Dia tak hafal nama dia lagi. Lagi, sama lagi. Yahya bin Syaraf. Nama dia betul Yahya. Tu dia. Nama dia betul Yahya. Dia sebut Abu Zakaria, barangkali anak Imam Nawawi ni, ataupun dia ambil nama-nama yang dia minat, letak sebagai Abu Zakaria. Contohnya, kalau berurusan dengan internet, saya pakai gelaran saya panggil Abu Syamuel. Kalau saya berurusan dengan internet lah, Abu Syamuel ni, sebab anak saya lagi seorang namanya Ahmad Syamuel, saya ambil nama dia tak Abu Syamuel, namanya Bapak Syamuel. Tu dari segi penggunaan lah. Satu lagi kan, nama sahabat dia Abu Hurairah. Abu Hurairah kan, bukan nama dia Abu Hurairah. Nama dia apa? Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dawsi atau Ad-Dawsi. Tu nak abang bagi nama tu. Jadi kenapa diletakkan nama-nama ni dulu yang bentuk gelaran ni, tapi tak ada datuk dah kat sini. Tasrif tak ada. Kan? Dia adalah dalam bentuk unsur tawadhu. Dia tak mahu orang kenal dia sebab mana dia jalan. Tu tak jalan tu. Dia tak mahu. Imam Bukhari, kenal dengan Bukhari. Tengok, kampung aku. Kampung dia. Bukan nama dia betul dah. Dia tak mahu, dia kata bahasa lain orang panggil glamour lah. Dia tak mahu masyhur dengan nama tempat dia. Dia lebih orang kenal nama tempat dia, nama tuan dia, nama bapak dia. Dia tu tak mahu, pada orang tak mahu kenal nama dia betul. Supaya apa? Supaya dia nak jaga dia punya tawadhu dia tu. Pernah dia jaga. Kita sebut-sebut nama. Aku dia tu. Aku dia tu. Tapi kalau kat penalan, nama lah kat penalan tu apa ya? Kan? Bagi-bagi video putaran. Okey, jalan bin Salim. Tahu nama kita. Kalau tak pergi kat nama tu boleh kat orang. Kan? Mungkin orang lain lah. Okey, baik. Itu dah segi nama. Baik. Ujung dia kata Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu bermakna Imam Nawawi rahimahullah adalah salah seorang ulama di dalam kategori pengikut dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam istilah fiqh disebut Syafi'iyah. Syafi'iyah tu kalau Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Kalau Syafi'iyah merupakan pengikut dari Imam Syafi'i. Baik, seterusnya. Kelahirannya di Nawa dalam wilayah Damsyik, Syam. Ya, satu kampung yang namanya Nawa dalam wilayah Damsyik. Damsyik ni adalah sekarang ni dalam bahasa dipanggil Dimashq. Dimashq ni ibu negeri Syria. Dulu nama-namanya adalah negeri Syam yang kita kenal Nabi SAW ikut siapa? Ikut Pak Tama dia kan? Ikut tawan dia pergi jaga di Syam. Lepas tu hak dia dengan Khadijah pun jaga di Syam juga. Sebab dari segi geografinya, dari segi geografi Nabi SAW duduk tengah-tengah Mekah, atasnya Syam, bawahnya Yaman. Yaman, Syam atas. Sebab tu musim panas musim sejuk dia akan bertukar dia punya perdagangan dia. Apa yang penting kat sini? Nak abang begitu. Dilahirkan dalam bulan Muharram. Tu dia tu. Dilahirkan dalam bulan Muharram pada tahun 631 Hijrah pada kurun yang ke-7. Baik. Kita sebutlah ni Imam Nawawi. Nawawi itu nama dia kan nama apa? Nama kampung dia, tempat dia dilahirkan. Tu nak abang tu. Dia terkenal dengan Imam Nawawi rahimahullah. Baik. Sama lagi. Yang ketiga, ilmunya. Kalau saya tanya balik apa nama penuh Imam Nawawi, ingat? Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Nama dia betul Yahya. Tu nama betul dia. Baik. Ilmunya didapati dari hasil usahanya yang bersungguh-sungguh. Beliau mulai menghafaz Al-Quran sejak kecil lagi. Macam Imam Syafi'i kan 7 tahun kan. 7 tahun dah orang kata hafiz Quran lah. Kita 7 tahun baru naik Al-Baqarah. Ada Allah seorang 65 tahun. Buat lagi yang sedar kita seorang. Kita sedar
boleh tak nak minta ustazah ajak saya mengaji? Itu ustazah tadi kata nak ngaji macam mana? Dia kata saya nak mula pada alif beta balik. Umat 65 tahun nak mula pada alif beta balik. Bayang tengok. Tapi boleh dipuji. Pasal apa? Pasal ada kemahuan nak belajar walaupun 65 tahun. Dia seorang ibu lah, orang seorang perempuan. Dah pencen pun, saya rasa lebih kurang 10 tahun dah pencen. Dia tengok tu orang belajar Quran, nak rasa punya teringin nak baca tapi dia tak erti rupanya. Dan ada kawasan masjid dia tu ada Allah seorang bekas pencen tentera yang macam tu juga. Teringin nak belajar Quran. Belajar baca Quran satu tanpa rasa malu, tanpa rasa sedar, tiap-tiap hari. Learning. Baik. Itu dia. Dan kita pula bila dah ngaji Quran sampai ke peringkat dah 6 lah, kita learning dah 6, boleh khatam Quran. Lepas tu mak dia tak suruh baca dah. Ingat bila nak baca malam nak nikah. Kalau kita menikah tawai lalau kesan nikah awal, agak nikah tawai tak apa. Malam tu okey, buat majlis khatam Quran. Masa satu pengantin dia ketang tak tahu apa saya baca dengan mikrofon. Kalau hak pengantin tu hak jenis jaga bacaan, alhamdulillah. Kebanyakan pengantin saya jumpa rasa kesian tengok. Pakai makeup punya lawa, tapi bila baca Quran ketang betul dia belum cerau. Ramai adik-adik, ramai orang kampung nak baca Quran tu. Janganlah macam tu. Jangan macam tu nak, jangan buat budaya macam tu. Lepas jahanam tu tak Quran balik kantin, balik ke sahabat tak tahu boleh tinggi-tinggi hormat Quran. Bukan macam tu hormat dia. Hormat dia kena apa? Baca. Beli rahai yang elok sikit. Kena nak beli rahai yang elok sikit, rahai macam mana? Rahai yang tinggi dia kalau boleh sama parah dengan dada kita waktu kita nak ngaji. Tu cantiknya rahai yang cantik. Saya dulu kecil-kecil ngaji atas bantai. Dah tak ada lain. Atas tu lah petang dunia, atas tu lah tempat ngaji. Baik. Kemudian pula pergi setengah lagi beri rahai lipat tu. Lipat. Rahai lipat tu sama tinggi pada lutut. Tak elok ke tak elok? Yang dari segi ada adat ngaji Quran. Kalau nak baca Quran, carilah rahai yang tingginya sama parah dengan dada. Maknanya kalau kita duduk tu pandai-pandai lah. Kalau ni rasa-rasa ada hak yang rahai lipat tu. Mahal sikit apa dah beli kan. Tapi yang hak rahai lipat yang tepi papan tu, yang tu cantik. Tapi kalau kata hak yang selang tu, kalau kaki dia panjang, tak apa. Masuk kaki panjang tu macam mana? Masuk macam ni. Ni kat ramen. Ni kaki dia panjang, dia buka tu. Yang penting tinggi. Kalau rahai Arab kebanyakan semua tinggi. Kadang-kadang Arab dia buat macam ni. Dia buat tapak persegi. Dia buat tiang satu, tiang lekong besarnya ni. Atas tu dia buat papan berpok. Dia jadi macam rencana sekolah. Begitu, duduk begitu. Jadi baca begitu, letak Quran. Okey, dia baca. Memang sama tinggi parah dengan dada pun. Setiap kali nak baca. Baik, jadi pada harapan saya untuk hak mengaji ni, hak ni boleh bang pun. Bila ngajak Quran di rumah ataupun ngaji Quran, jadikan Al-Quran bacaan harian. Bukan kakak kita, suami kita, anak-anak kita, nantu kita, jadikan baca Quran. Pasal apa? Saya pernah jumpa dalam satu majlis, bila ada kematian, rupanya anak nantu hamba Allah ni berimpun dia buat kenduri arwah, dia pakai khatam Quran. Cucu anak cucu tu Quran hak yang apa, satu juzuk kan, juzuk tu dia cabut. Okey, bagi seorang tu 30 orang. Tak apalah, walaupun tidak boleh khatam sekaligus, setahun sekali, 16 kali dah khatam. Sekali berjumpa, baca tu. Jadikan majlis macam tu. Dan kebanyakan kita, kalau kita ada majlis macam tu, kadang-kadang tu imam dia baca doa, dan tu tak baca kan? Yang paling afdal mendoakan kepada si mati adalah anak. Sebab tu dari segi keutamaan sembahyang jenazah, awal-awal nak cari imam jenazah, jangan cari imam masjid. Jangan cari masjid. Pasal apa? Afdal, orang yang paling afdal jadi imam adalah siapa? Adalah anak kepada si mati. Anak lelaki yang paling alim. Lah ni goyang kaki package. Hak yang terkira ramai tanya.
Nak kawin berapa Pak Cik? Nak kawin berapa bang? Siap komplit semua. Anak dah tu ni bergoyang kaki lah, paling kurang kat musuh jenazah. Itu lah. Tapi dalam segi yang ditutupnya, hak yang paling duduknya, paling afdalnya adalah anak kepada si mati. Kalau anak dah tak ada lelaki, tak apa lah, boleh lah, carilah adik kau buat penakan siapa. Itu yang paling afdal. Last sekali, tak ada orang dah, baru cari Tok Imam. Adik ipar saya, Pak ada yang tengah stroke, duduk di kulit. Pak ada tanya, ngerti tak main jenazah? Pak ada tanya. Bila Pak ada tanya macam tu, dia senyum. Nampak sangat tak erti. Dia senyum, dia tak agak kata tidak. Dia kata, esok aku mati, aku nak anak pilih jadi imam. Tak mahu boleh. Sebab tu ada setengah tempat lah di kawasan kita ni, mungkin lah. Di kawasan tempat juga mungkin sama. Ada imam masjid, dia tak mahu jadi imam, dia duduk belakang anak jadi imam. Dia kata, kalau aku jadi imam sampai sudah aku pun bodoh. Dia guna ayat tu. Pasal apa? Aku tak waris jadi imam, aku duduk belakang. Apa tu korang aku tambah nanti. Tapi taknya dia panggil waris tu, lari, dia panggil jumpa dia. Ustaz, saya nak minta Ustaz jadi imam. Dia ni untuk jenazah. Kau ni jawab telik, inilah pokok mata terakhir anak yang kau kena buat untuk buat apa. Tak ada dah lepas ni, kau nak tanya Ustaz tak ada sekali semua hidup ni lah sekali ya. Aku nak kau buat. Bila anak dengar tu, tak apa, hanya kata buat banyak 5 minit, efek jenazah banyak. Tak ada lama kan. Semayang fardu panjang. Tak ada banyak fardu, hak pada dan kia pada senang semayang jenazah. Tak ada rokok, tak ada intidal, tak ada sujud, tak ada duduk antara sujud. Habis gitu je. Okey, itu kata. Baik. Pada tahun 649 Hijrah, semasa usianya baru dalam lingkungan 19 tahun. 19 tahun. Dah. Beliau datang ke kota Damsyik untuk belajar. Lalu mendiami di sebuah perguruan yang bernama Al-Raw. Yang ni kalau kita rumi tak boleh baca. Ruwahiyah. Kita Arabnya sebut macam mana? Ruwahiyah. Saya tak boleh tidak rumi. Ruwahiyah. Baik. Ruwahiyah ni dengan mendapat pekerjaan dari perguruan, kira beasiswa lah, beasiswa. Sampai lah ni tuan-tuan dan puan sekalian, anak-anak orang kita yang mengaji di Syria kebanyakan dapat beasiswa daripada kerajaan Syria. Kebanyakannya. Kadang-kadang tempat belajar atau pondok tu sendiri bagi beasiswa. Anak belakang saya ada orang di sana di Syria. Saya tak tahu balik ke tak masalah di Syria ni. Tapi yang tu balik Ustaz, lah tapi tidak masalah kacau di Syria. Tapi ceritanya memang dia pun bagi. Di Baghdad, kawan saya dan guru saya dapat beasiswa. Di Mesir tak ada beasiswa, tapi teramat murah. Tak tahu lah berapa yuran saya. Yuran saya RM2.75 sen setahun mengaji di Azhar. RM2.75 sen setahun mengaji di Azhar. Macam free lah. Kalau RM2.25 tu macam free ya. Murah saja. Betul-betul dia nak bagi kata duit kertas, dia nak bagi apa? Slip untuk tanda kata hang terima mengaji di Azhar dengan duit upah tani semua. Sebab Azhar berdiri di atas wakaf. Hatta Azhar banyak sangat. Ya, tak tahulah kira kalau banding kerajaan Mesir dengan kerajaan Azhar, semua kerajaan tua Al-Azhar daripada kerajaan Mesir. Baik, itu dia. Jadi yang kena belinya kena beli ya. Agak sendiri dah, tapi mengaji free. Baik. Perhatiannya semasa belajar ditumpukan usaha mencapai pengetahuan dalam bidang dan jurusan. Mula dihafaz kitab fiqh At-Tanbih dalam tempoh 4 bulan. Kitab fiqh dengan pai 4 bulan. Kita nak ngaji hadis 40 dan nak ngapai hadis 40 ni apa bulan tak tahu. Kan? Hadis 40 apa tak tahu lagi. Tapi hak untuk Imam Nawawi ni dia kata kitab At-Tanbih lebih kurang 4 bulan setengah. Di samping itu dihafaznya kitab Al-Muhadzab bahagian ibadat. Yang dalam faksi yang sesi lepas saya dah tunjuk dah. Syarhul Muhadzab ada 20 jilid. 20 jilid.
Salah satunya adalah bahagian ibadat tu dengan baik. Ya. Semasa dalam pembelajaran beliau tidak pernah membaringkan dirinya di tempat tidur kerana terlalu sibuk dengan pelajaran. Habang kata kalau nak sanad dia tiang loroi, orang tegur mengajar dia faham, mengajar dia faham, mengajar dia lagi dia faham. Yang tu bukan Manawi. Bukan dia. Dia nak ngaji cerita, dia cari bimbing. Tapi kalau zaman dulu sungguh orang pergi bukit mendang, pergi mengerah arti kan. Untuk gua baca kitab tu nak ambil berkat mengaji tu, pergi duduk juga lah tak ada telinga. Untuk gua tak faham. Faham tak faham? Betul tak? Itu tak jawab. Faham dah jawab faham, tapi katanya betul ke tak, dia tak jawab. Macam mana jawab? Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dalam bidang jurusan ilmu agama. Ni sama kita Arab. Hak ni. Dia kata dia mengaji satu hari 12 mata pelajaran. Allahu Akbar. Memang apa yang disebut kat sini semua ada dalam kitab Arab ni. 12 mata pelajaran dan di antara gurunya. Oh, dia tak sebut pelajaran apa? Lah ni saya nak sebut pelajaran dia. Apa pelajaran dia belajar? Di antara kitab yang dia belajar kat sini, ayat bahasa Arab dia kata apa? Kana yaqra'u kulla yawmin 12 darsan ala masyayikhihi syarhan wa tashihan. Adalah dia Imam Nawawi itu, dia membaca setiap hari 12 mata pelajaran ala masyayikh depan gurunya, syarhan dalam bentuk guru dia syarah, wa tashihan dan pembetulan. Tu yang kata ilmu Islam ni hidupnya apa? Ngaji guru, tasmih, ngajar depan guru, lepas tu pembetul balik. Dia baca, tengok guru cek balik betul. Bila tasih ni maksudnya apa? Tasih pembetulan. Hak yang belajar baca tu tengok benar betul dah. Guru dah baca betul. Kaedah tu kaedah untuk ngaji Quran. Tapi kalau kita mengaji kitab macam ni, yang ni kalau ada silap salah cetak dalam kitab, hak tu nak kena hafal ni. Sebab tu tanggungjawab guru mengajar ni bekas. Pasal apa? Nak kena tahu benda yang tak betul daripada benda yang betul. Kena tahu. Pasal apa? Nak hafal benda yang tersilap apa semua tu. Baik. Lagi apa dia kata? Wa darasani fil wasit. 2 mata pelajaran dalam pelajaran wasit. Wa darasan fil muhadzab. Biasa 1 mata pelajaran dalam fiqh. Fiqh secara muhadzab ni. Muhadzab ni nama kitab fiqh. Kitab fiqh. Wa darasan fil jam'i baina sahihain, dan 1 mata pelajaran di dalam tajuk al-jam'u baina sahihain, himpunan di antara 2 sahih Bukhari dan Muslim. Dia mengaji kitab Bukhari, kitab Muslim, dia himpun kedua tu hak tu yang dimengaji oleh Imam Nawawi. Wa darasa fi Sahih Muslim, dan 1 mata pelajaran dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim ni dia mengaji 1 mata pelajaran khusus untuk mengaji Sahih Muslim saja. Bila dia mengaji Sahih Muslim, gurunya syarah, dia catat, dia ulang balik, guru dah cek betul tak, betul tak, betul tak. Tuan-tuan bayang tengok. Sekarang kalau Muslim ni jilid kedua, baru mukadimah. Dia semuanya ada lebih kurang lebih kurang dalam 12-14 jilid, saya tak ingat. Kalau ada Imam Nawawi, dia tulis, dia cek balik berapa lama, saya tak pasti. Baik, sama sikit lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa darasa fil Lum'a' li Ibn Jina. Al-Lum'a' ni kitab usul fiqh dan juga kitab fiqh. Wa darasa fi istilah al-mantiq, dan 1 mata pelajaran dalam islah al-mantiq, untuk memperbaiki mantiq pertuturan. Tu hak ilmu Nawawi mengaji. Wa darasa fi tasrif. Tasrif, kalau orang mengaji kitab Arab dia panggil buah, rumah, ya, rumah, huna, antar, rumah, antum, tu tasrif bahasa Arab tu. Tu salah satunya lah. Tapi hak Imam Nawawi mengaji ni bukan nak tu lah, saya bahasa tinggi lagi ya. Wa darasa fi usulul fiqh, dan 1 mata pelajaran dalam usul fiqh. Boleh beza tak fiqh dengan usul fiqh? Jadi kena tahu usul fiqh. Kalau fiqh mengaji hukum. Okey, contoh. Dan sunat membasuh muka. Contohlah ni ayat ni. Dan wajib membasuh muka ketika ambil wudu. Dan sunat basuh telinga. Tu namanya fiqh, mengaji hukum. Tapi kalau usul fiqh, al-ilmu bil qawaid. Ilmu dengan kaedah mengambil hukum. Itu usul fiqh. Macam
Apa ilmu kita nak dapat kata hukum ambil wudu basuh muka tu wajib dari mana datang? Tu media usul fiqh. Lagi, dari mana kita tahu kata nak sembahyang kita wajib bukan akad takbir, sebut Allahu Akbar wa rabbaka fakabbir. Ayat Quran ada. Macam mana ayat Quran tu nak dijadikan hukum wajib atau sunat ketika mana kita nak sembahyang wajib sebut takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram tu? Macam mana nak ambil hukum? Ada suruh sunat, ada suruh wajib. Macam mana jadi wajib, macam mana jadi sunat. Yang tu ilmu apa? Usul fiqh. Macam tu. Yang tu kalau mengaji tu memang hebat lah. Tuan-tuan yang berada di sebelah Pulau Pinang ni, walaupun kita berjalan dekat, betul kerana ada seorang mufti, Datuk Hassan, pakar dalam fiqh dan qawaid fiqhiyah usul fiqh. Memang keren. Di Pinang. Yes. Seorang yang saya sangat kagumi. Orang keduanya ialah Dr. Al-Bakri, nama ujung tu apa? Zulkifli Al-Bakri. Dr. Zulkifli. Orang kedua yang saya tengok memang pakar dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Kalau di Kelantan siapa dia? Hak yang untuk urus kadang-kadang rujuk kadang juga. Ustaz Muhammad Abdul Rafi. Orang pelajar di Baghdad tu di antara orang-orang yang hebat-hebat ni. Kalau dengar masalah dibincangkan oleh Datuk Mufti di Datuk Hassan ni, kalau dia bincang masalah fiqh ni, ya Allah ya Tuhan. Rupanya fiqh ni dia tak baca dalam kitab. Dia berkembang sampai merangkatlah Imam Syafi'i dan juga pengikut dia keluarkan satu kitab namanya apa? Selepas usul fiqh ada satu ilmu dipanggil qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah ni macam mana ilmu dia? Ilmu yang tak ada dalam kitab fiqh. Macam mana nak buat ni? Contoh, kita tahu kan, kalau kesan anjing haram kita apa? Pegangan, pegangan sama kan? Okey, baik. Dah ni ada soalan daripada kawan saya. Nak cerita dia orang fiqhiyah ni. Depan rumah dia ada tong sampah. Dan biasanya tong sampah ni kalau terbalik digeledah oleh anjing. Dan barangkali juga digeledah oleh kucing. Baik, apabila satu hari dia tengok tong sampah tu balik, tak nampak anjing dan kucing. Tak nampak. Dah boleh dia angin kuat balik. Dia pun kutip kawan jenis suka wawah. Dah jenis wawah jadi hang pun. Dia kutip sampah bola tong sampah. Lepas tu dia fikir, aku pegang ni bukan anjing, apa? Tu dia. Hukum tahu dah kalau confirm bukan anjing, wajib kena sama kan? Sama atas satu. Baik. Dia pun telefon saya. Bila telefon saya, jalan. Ni macam mana ni? Apa dia? Dia kata ada tengok di luar rumah tutup sampah balik. Ada apa gak sampah bola toilet tutup balik. Lepas tu ingat, selalu kalau terbalik ni anjing dia ni. Anjing ni. Kebarangkali kucing. Dia kata selalunya anjing. Okey, tak apa. Lagi nak tanya, dia tanya lagi, nak kena samak ke tak? Okey, sebelum nak jawab kena samak ke tak, saya tanya dia, hang nampak ke anjing begitu balik? Saya tanya dia gitu. Dia kata tak nampak. Kalau tak nampak, kita guna faedah ni. Tu dia pakai kawan ibadah tu apa? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Bukan makan. Al-aslu asalnya baqa'u ma kana, kekalnya sesuatu benda tu ala ma kana seperti mana sedia ada. Maksudnya sekarang ni, kalau hang tengok waktu hang kat atas sampah tu hang tak nampak anjing mai, baru mana tahu sampah tu clear bersih. Daripada lagi jilatan anjing. Faham tak? Kalau asalnya hang nampak anjing tak jilat, anjing tak terbalik begitu je, hang dengan bagi sikit kepala fikir anjing ni mai jilat ke tak? Jangan bagi sikit kepala. Jadi dia pun ulang sekali dia kata macam ni. Hukum fiqhnya kalaulah asalnya hang nampak tak sampah tu terbalik tanpa dengan sebab apa-apa, hang jangan bagi sikit kepala fikir terus. Ambil sampah tu bola sampah di basuh tangan pergi sembahyang. Pasal apa? Kaedah fiqhnya tengok kepada asal masalah tu. Kekalnya masalah tadi, hukum dia tu berkait dengan permasalahan di awal tadi. Kalaulah kata masalah di awal tadi tu tak nampak anjing, tak nampak apa, maka hukumnya tong sampah tu suci daripada jerat anjing, bukan suci daripada najis.
Tak sahabat tak mahu najis dah. Saya tak kata suci najis, saya kata suci daripada jilatan anjing yang tak payah nak sama. Dia kata begitu. Kau ngaji sama ngaji tu kuliah dengan saya, tapi dia suka bawah. Tu masalah. Dia tak betul takbir ni. Takbir bawah dah mau tahu. Sampai dia takut dia masjid kan. Surah masjid dia takut masjid pasal jenis bawah laju sangat. Lepas takut dia mau masukkan langsung. Betul. Nah, habaq babi. Mula-mula kita ngaji fiqh, ngaji hukum. Lepas tu kita mengaji usul fiqh, cara mengambil hukum. Kan, cara mengambil hukum daripada Al-Quran, daripada hadis, Al-Quran, ni wajib, ni sunat, ni harus, ni haram, ni makruh. Hukum yang 5 tu dia panggil cara nak ambil hukum tu dia panggil usul fiqh, usul fiqh. Ni ulama-ulama besar ni hebat-hebat lah, imam-imam mujtahid ni. Dan ni kita boleh mengaji dan ada kalanya pakai jugalah. Memang kena pakai pun. Pasal apa? Suasana masalah berkembang. Kalau saya lah tak mengaji qawaid fiqhiyah tadi ni, tambahan tadi ni, lepas tu nak cari dalam kitab, cari kitab kuning. Mana-mana tong sampah yang terbalik. Nak cari ayat dalam kitab fiqh yang terbalik, jika tidak dijilat oleh haji maka tak payah sama. Mati saya cari. Kan? Saya cari tahu saya pun tu bukan tahan tu sihat itu. Nak bawa kita ngaji tak habis. Macam lepas tu tutup. Tamat. Tamat. Sana. Sama. Sampai dia tak dengar tutup. Itu dari segi perbahasan qawaid fiqhiyah. Yang saya hafal itu baru satu kecil bahagiannya. Maknanya kalau orang yang reti dan memahami qawaid fiqhiyah ni, banyak masalah semasa yang ada dalam hukum-hukum kitab fiqh, ada dulu dia boleh selesai. Sebab tu dia hidup. Yang saya kagum dengan Mufti Filipina ni pasal apa? Sebab dia di antara pakar rujuk bank di seluruh Malaysia dan menjadi pakar rujuk utama bank negara dalam ekonomi Islam, perbankan Islam. Kadang-kadang tengok dia simple je, tak ada gaya nak time macam orang. Kan? Tapi bila dia bercakap satu masalah daripada ayat Quran, dia keluar hukum, dia keluar perbahasan yang berlaku dalam ni, apa kaitan, apa kaedah kita nak guna untuk selesai masalah hukum ni. Satu sehingga kan macam tu. Jadi bila mengaji itulah kelebihan orang mengaji. Dan kita diguniakan kepada Datuk Hasan, adik-beradik dia semua kira-kira. Ustaz Zakaria. Sebab ayah dia tu orang kata berkat ayah dia mengaji orang alim, ajak anak-anak dia tak ada yang tak boleh sapi. Paling lekek saya jumpa Ustaz Zakaria BA Al-Azhar Syariah. Adik pada Ustaz Zakaria sampai Ustaz Dere, master. Dia tak sama PhD, bila sampai PhD boleh. Ustaz Saleh Haji Ahmad, profesor. Lagi ni hak yang mufti lagi Datuk Hasan, master di bidang syariah, hebat. Tapi lama saya sama, jadi pensyarah juga. Allahu Akbar, tak tahu warak juga. Okey, kita tengok lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, Nabi Muhammad. Setiap hari beliau mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran dan di antara gurunya Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, Zainuddin bin Abdul Daim, Zainuddin Khalq bin Yusuf, Taqiyuddin bin Abi Yasir. Saya sebut ni bukan siapa? Ambil keberkatan sebut habis. Bukan ada dua masalah. Umar Jamaluddin As-Sayrafi, Syamsuddin bin Abi Umar, Ibnu Ishaq Ibrahim bin Isa Al-Maradi, Ali Al-Qadi At-Tufalisi, Kamal Ishaq Al-Mu'ri, Syamsuddin Abdurrahman bin Nuh, dan Azuddin Umar bin Sa'ad Al-Arbili. Ada lagi tadi kita baca, ada lagi. Baik, yang keempatnya karangannya adalah banyak.
Di antaranya yang terkenal ialah kitab Syarah Sahih Muslim yang saya tunjuk tadi. Syarah Sahih Muslim. Allah. Yang kedua, Riyadhus Salihin. Kalau mengaji tak Riyadhus Salihin? Siapa mengaji Riyadhus Salihin ni kita boleh tengok akhlaknya subhanallah. Pasal apa? Dia mengaji sikit-sikit macam perbuatan Nabi. Baru mula daripada akhlaknya, cara makannya, cara tidurnya, satu-satu sampai ni lidah yang kita bercakap ni. Seandainya kalau tuan-tuan mahalusi Riyadhus Salihin ada 2-3 perkara. Pertamanya, ketika mana saya mengaji di Al-Azhar tahun 3, hadis berkenaan dengan memuliakan tetamu. Ingat tak? Ingat? Saya baca sikit. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim jarah, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Tetamu pun dapat habuan bagus. Ni hak orang ngaji lah. Jiran pun dapat habuan bagus. Tak kira jiran tu muslim ke tak muslim ke, adik-beradik ke, lagi muslim adik-beradik lagi tinggi hak jiran yang kat atas kita. Sebab tu bila tu jiran adik-beradik dekat dengan kali. Dah sebuah batu terang. Dia nak kali masa bila? Masa bila ayah mak pejam mata. Bukan tidur. Masa bila mak ayah pejam mata, nak bagi harta pun syakar. Selalu sangat jadi. Masa ayah mak sihat, okey, balik. Mak ayah sakit, bola beli dah. Hang nak jaga mak, aku nak jaga mak. Aku anak perempuan. Hang dah apa anak lelaki. Anak lelaki panggung besar. Abang dah panggung besar. Kira. Okey. Lalu kalau ayah sakit, siapa yang wajib jaga? Anak perempuan ke anak lelaki? Anak perempuan. Oh. Ni ada berlaku kes ni. Ayah sakit, ayah bila mana? Lepas tu mak sakit pula. Bila mak sakit, 4 orang adik-beradik, 2 lelaki, 2 perempuan. Hak perempuan kata apa? Kami tidak diwajibkan jaga mak, sebab syarat untuk kami jaga suami. Oh, dia pandainya sebut. Kalau ada cerita panjang lagi tu memang surrender lah abang lah tu. Lepas tu abang ni kata dah tak mahu nak kata apa, tak apalah, mak main duduk dengan saya. Yang bagi tu pula, mak ni pula sehati sejiwa dengan anak lelaki ni. Yang ayah abang ni, tak apalah, bela. Dia tak kena Allah Ta'ala kembali dah hamba Allah ni rahmatullah. Bila kembali, elok-elok mati seminggu. Adik-adik perempuan tu yang masa sakit tak main jenguk duit, minta budak apa benda, kan? Balik raya-raya macam tu ya. Telefon, abang, tolong masuk duit kami dalam akaun bank. Tolong masuk duit kami dalam akaun bank. Duit apa? Duit apa nak masuk tu? Duit besar ke? Okay. Harap siap kita bagi dengan cara adat. Kita bagi dengan cara adat masuk duit kami. Sebab yang mak ni ada tanah, ada rumah sewa. David beli ambil tanah mereka, kemudian bagi rumah sewa lagi, orang biji dah. Ya. Kalau ikutnya, memang layak lah terima sebiji seorang rumah sewa. Tapi yang adik perempuan ni kata apa? Dia kata tolong masuk duit kami dalam akaun bank. Lepas tu, yang kawan ni duk fikir macam mana. Habang dah baca wasiat tu. Pesan, kami nak bagi cara adat. Sama banyak. Betul. Hak perempuan. Dalam jaga mak tadi, dia guna hujah syarak. Nampak kan? Nampak? Dalam jaga mak tadi, dia guna hujah syarak. Bila nak atau pasal kau nak cakap adat? Oh, menangkan dia belakang. Kau mana pun menangkan dia. Baik, tak apa tak? Yang abang ni akan berubah, memang kau dah berubah dah. Mari jumpa Ustaz. Nampak macam mana Ustaz? Apa dia? Dia kata adik-adik saya ni minta bagi harta pustaka dengan cara adat. Saya kata kalau pejabat daerah dia tak larang nak bagi cara adat ke cara syarak. Dia habaq nak cara benar. Kan? Pejabat daerah dia tak kata apa dah. Okey, pilih nak cara benar. Tapi saya beritahulah kat kawan ni. Kawan ni macam ni. Okey.
Memang masa dah sakit kita duduk sembang dengan saya, panggil adik-adik dia. Okey, dan ni oleh kerana masa sakit kita pakai syarak, maka harta pusaka juga wajib pakai syarak. Pasal apa? Pasal Nabi SAW sebut kan, kullu lahmin nabata minal haram fannar aulabi. Setiap darah daging yang tumbuh terbit daripada sumber yang haram, fannaru aulabi, maka neraka ada utama bagi dia. Oh, dengar tu. Jangan buat kami. Pasal apa saya sebut macam tu hadis Nabi tu? Tak saya makan dia lah. Pasal pembagian harta pusaka bukanlah adat tradisi, bukan. Dia adalah hukum daripada Allah. Macam semayang, macam puasa, macam zakat, macam haji, sama. Tak lebih tak mana. Dalam Quran panjang ayat tu. Ayat tentang harta pusaka dan surah Nisa tu panjang. Maidah pada, dalam Baqarah pada sikit. Tengok balik. Okeylah, saya nak bang. Seandainya adik-beradik ni minta harta pusaka dibagikan dengan cara adat, saya kata okey, kita terima pada awal. Tapi seandainya satu hari nanti kita dah semua mati duduk dalam kubur, malaikat tanya anda dapat cakap ni dengan cara mana? Dia kata akan bagi cara adat. Kalau boleh cakap lah, lah bagi cara adat, Nuh Allah Ta'ala bagi dengan cara faraid, Nuh siapa tak pakai. Hamba cerdik ke Allah Ta'ala cerdik kan? Walaupun nampak zahirnya perempuan dapat sikit, lelaki dapat banyak, tapi keadilan Allah Ta'ala disebut dalam Quran dalam bab faraid jangan dinafi walaupun sikit pun. Jangan bahaya. Ya, pasal apa? Pasal Allah Ta'ala maha bijaksana, maha adil. Kita ni sebab dulu kan, maha adil, maha mengetahui, maha bijak sana. Dan kita terima Al-Quran sebagai satu kitab, sebagai satu perundangan yang tidak ada ragu-ragu sikit dalam dia. Buat kot ni aku rugi. Dapat banyak ke dapat sikit? No. Tolong jangan ada sikit pun macam tu. Pasal apa? Kalau lah masa nak bagi harta pusaka ikut adat, awak nak nikah satu orang pergi gereja. Pergi pergi gereja tengok. Apa beza makan harta faraid dengan ikut adat dengan nikah dengan cara gereja? Apa beza dia? Kalau nikah dengan di gereja, jawapan dia dapat anak apa? Dapat anak haram. Walaupun berdaftar, dia mesti syarat ada akad ni nikah, aku terima nikahnya. Tak pergi gereja pun tak apa, pergi semangat lautan rumput pun dapat juga. Dapat. Yang tu tak ada akad langsung. Syok kakak aku syok, tak apa. Dapat juga, tapi caranya tak betul, yang bukan cara yang Islam dah, bukan cara Allah Ta'ala dah. Samalah dengan harta pusaka tadi. Kalau lah dapat dengan cara yang Allah Ta'ala tak redha, Allah Ta'ala tak suruh, Allah Ta'ala yang tak buat, maka kita mengambil hak orang. Boleh faham tak? Ambil hak orang. Kalau ambil hak orang, ikut adat, ikut akal, hak tu satu perkara lain. Tapi ambil hak orang syarak, satu benda yang dosa. Tak boleh. Sebab tu bila dah letak kan kalimah faraid, kata faham kalimah faraid. Fardun wajib. Kalimah fardun bukan fardu benda yang wajib buat. Jamak dia adalah faraid. Faraid ni hak yang wajib diberikan kepada waris apabila peninggalan si mati. Itu maksud faraid tu. Faham tak? Bila ada seorang mati, tinggal harta, hak mati tak tahu apa dah, hak tinggal ni wajib diberikan mengikut hak-haknya, mengikut syarak. Siapa yang pilih cara adat, nanti dia jawab dengan Allah Ta'ala. Mungkin nak jawab. Lagi panjang dia hidup, lagi banyak beranak pinak, lagi banyak anak-anak cucu dia makan haram. Dah tinggal haram. Sebab tu kalau kita nak cari adik-beradik, nak cari yang orang kata, nak bisan dan sebagainya, cari hak mengaji. Pasal apa? Bila budaya lah ni, dia nampak kot pembahagian cara adat itu merupakan cara pembahagian yang lebih menguntungkan dunia yang sekejap sikit saja, dia buat cara tu. Kesan dari risiko jadi tak nampak. Tak dapat duit tu pergi Mekah. Allah. Ustaz, yang hibah tu je hibah. Hibah adalah semasa hidup. Boleh buat mana? Bila tak ada hibah, siapa pun tak ada fikir dengan syarat. Ya. Sekurang-kurangnya ada saksi. Kalaulah anak tu melebihi 2 orang. Ya. Contoh.
Tu ada satu hamba Allah, ada anak 3 orang. Yang hak yang bongsu ni, hak tak apa nak reti, tak apa cerdik ni, hak ngaji tak apa cerdik ni, duduk di rumah jaga bapak dia. Jaga bapak dia. Katakan sepupu saya meninggal, mak dia sakit, dia meninggal dulu. 7 tahun dia jaga mak dia sakit. Yang ni contohnya jaga-jaga sampai dalam beberapa tahun, tiba-tiba dia korban masa dia tak pergi ke mana, kerja ke kampung apa. Last sekali pak dia habaq kat anak dia jaga ni. Ni tanah belakang rumah tu 3 ekar tu ayah bagi kat hang.